Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan pengajian perniagaan bab 3, tajuk aspek perundangan perniagaan. Yang pertama, maksud Undang-Undang Kontrak Akta Kontrak 1950 termasuk pindaan. Merupakan kontrak satu perjanjian yang boleh dikuatkuasakan oleh undang-undang, iaitu berdasarkan Akta Kontrak 1950 yang dipadankan dengan Enjin Kontrak 1872. Undang-undang kontrak boleh dibuat secara bertulis ataupun secara lisan. Yang seterusnya ialah elemen-elemen kontrak. Elemen-elemen kontrak terbagi kepada 6, iaitu yang pertama, tawaran, penerimaan, balasan, niat, ketentuan dan keupayaan. Tawaran ialah suatu aku janji yang dibuat oleh satu pihak dengan satu pihak yang lain, menunjukkan bahawa ia melakukan sesuatu perkara atau menahan diri daripada melakukan sesuatu perkara. Tawaran perlulah jelas, lengkap dan muktamad. Sesuatu tawaran boleh ditawarkan kepada satu individu atau sekumpulan individu. Seterusnya ialah penerimaan. Penerimaan berlaku apabila suatu pihak menerima cadangan daripada pihak yang membuat tawaran. Penawaran perlulah jelas, tepat dan mutlak. Sesuatu penerimaan mesti dibuat secara biasa dan munasabah, melainkan jika tawaran menetapkan cara penerimaan. Balasan pula ialah faedah yang diperoleh oleh kedua-dua pihak daripada kontrak yang dibuat. Kontrak dibuat mestilah dipersetujui oleh kedua-dua pihak yang telah mengikat perjanjian. Balasan mesti mempunyai unsur timbal balik. Balasan juga mestilah bersepadanan dan ianya juga mestilah sah di sisi undang-undang. Selain itu, niat pula merupakan perjanjian antara dua pihak menjadi satu kontrak yang sah apabila dapat mewujudkan niat untuk mengadakan kontrak. Niat merupakan satu hubungan yang mengikut di sisi undang-undang bagi pihak yang terlibat dalam kontrak. Ketentuan merupakan kontrak yang sah dan mestilah mempunyai pernyataan yang jelas dan nyata bagi setiap perkara yang dijanjikan. Kontrak akan terbatal jika pernyataan dalam kontrak tidak jelas ataupun kabur. Akhir sekali ialah keupayaan, iaitu merujuk kepada kelayakan dan kemampuan seseorang untuk memohon mengadakan kontrak. Keupayaan mestilah merujuk kepada dewasa, berakal sempurna dan tidak hilang kelayakan menurut undang-undang. Pihak yang terlibat dalam kontrak mestilah cukup matang dan berfikiran waras atas keputusan kontrak yang ingin dilakukan. Yang ketiga ialah syarat-syarat kontrak. Syarat-syarat kontrak juga terbahagi kepada 6. Yang pertama, kontrak sah. Yang kedua, kontrak tidak sah. Yang ketiga, kontrak batal. Keempat, kontrak boleh batal. Kelima, pelepasan kontrak. Dan yang terakhir ialah remedi. Yang pertama ialah kontrak sah, iaitu kontrak yang dikuatkuasakan oleh undang-undang dan memenuhi elemen utama kontrak, iaitu tawaran, penerimaan, balasan, niat, ketentuan dan juga keupayaan untuk berkontrak. Yang kedua, kontrak tidak sah merupakan suatu kontrak yang tidak boleh dikuatkuasakan oleh undang-undang dan tidak memberi apa-apa kesan dari segi undang-undang kerana tidak mematuhi elemen-elemen asas kontrak. Seterusnya ialah kontrak batal, iaitu satu perjanjian yang tidak sah dan tidak boleh dikuatkuasakan oleh undang-undang kerana kontrak telah batal sejak peringkat awal perjanjian itu dibuat. Yang keempat ialah kontrak boleh batal. Merupakan perjanjian yang sah pada peringkat awal dan boleh dikuatkuasakan, tetapi dibatalkan oleh salah satu pihak yang melakukan kontrak. Yang kelima pula ialah pelepasan kontrak, iaitu sesuatu kontrak boleh ditamatkan daripada pelaksanaan kontrak selepas itu dan kesannya ialah terlepasnya tanggungan, iaitu liability yang dihadapi oleh pihak yang melakukan kontrak.
Dan akhir sekali ialah remedi. Remedi ialah satu pihak yang berkontrak telah memungkiri janji dan menyebabkan kerugian yang dialami oleh pihak lain yang berkontrak. Oleh itu, pihak yang mengalami kerugian boleh memohon ganti rugi atau remedi. Yang terakhir ialah jenis-jenis remedi dalam Akta Kontrak 1950. Jenis-jenis remedi terbahagi kepada 5. Yang pertama, ganti rugi, menamatkan kontrak, injunksi, quantum merit dan pelaksanaan spesifik. Yang pertama ialah ganti rugi, iaitu pampasan yang boleh dituntut oleh pihak yang mengalami kerugian akibat daripada kemungkinan kontrak oleh pihak lain yang berkontrak. Pengiraan pampasan mestilah berasaskan nilai pelaksanaannya, sama ada ganti rugi khusus atau am, dan hanya boleh dituntut oleh pihak yang menanggung kerugian akibat kemungkinan kontrak. Menamatkan kontrak, iaitu pihak yang menanggung kerugian akibat kemungkinan kontrak oleh pihak lain dalam kontrak boleh memilih sama ada untuk meneruskan atau menamatkan kontrak tersebut. Yang ketiga ialah injunksi. Injunksi ialah satu pihak yang berkontrak memohon satu remedi di bawah undang-undang untuk mengekalkan status quo sesuatu perkara ketika kes sedang ditangguh. Remedi ini berbentuk arahan mahkamah supaya defendant membetulkan tingkah lakunya. Injunksi terbahagi kepada 2, iaitu injunksi positif dan injunksi negatif. Yang keempat ialah quantum merit. Quantum merit ialah ganti rugi yang berbentuk bayaran yang boleh dituntut oleh pihak yang teraniaya dalam kontrak terhadap apa yang dilakukan semasa kontrak termeterai. Tuntutan pampasan tersebut mestilah dalam jumlah bayaran yang munasabah atau perkhidmatan yang telah dilakukan, namun bayarannya tidak akan ditentukan. Dan yang terakhir ialah pelaksanaan spesifik, iaitu merupakan suatu perintah mahkamah yang memerintahkan suatu pihak yang berkontrak supaya melaksanakan obligasinya ataupun kewajipannya dan aku janji untuk akur dengan syarat-syarat yang terdapat di dalam kontrak. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.